Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Ini dia, Chery, kereta jenama China. China! Kereta pakai buang, tak ada resale value, teknologi dinosaur, tin Milo. Macam-macam kritikan, komen yang kita boleh baca. Sekejap lagi ada lagi dekat bawah ni komen ni. Macamlah dia banyak pakai kereta China padahal dia tak pernah pakai pun. Okey. Kadang-kadang bukan anda sahaja, saya juga mempunyai minda yang macam tu. Kita ada mindset yang sama. Tapi selepas saya berulang-alik banyak kali dekat China, mungkin sekitar 5-10 tahun ni, pandangan saya terus berubah. Kita boleh nampak perubahan teknologi, especially dekat China ni. Okey, dia macam ni. Kalau kat Malaysia kan, waktu kita nak berubah daripada negara pertanian kepada industri, tahun 80-an, kita ambil masa mungkin 30 ke 40 tahun, baru kita ada lapangan terbang, KLCC, pembangunan, Proton, apa semua kan. Tapi bayangkan China ni, 2010 dengan 2020 terbalik 180 degree. Bayangkan dia boleh maju dalam tempoh 10-15 tahun. Jambatan terpanjang di dunia, kereta api paling laju dalam dunia, landasan paling tinggi, rentas Mongolia, apa semua. Itu dari segi teknologi. Sebab apa? Sebab mereka belajar. Okey, sampai sekarang pun banyak syarikat-syarikat luar yang melabur di China. Kalau kita tengok syarikat besar teknologi macam Apple, macam Tesla buka gigafactory di Shanghai. Jadi kelebihan ini memberi, dia input kepada syarikat-syarikat China yang belajar, akhirnya dia menghasilkan produk yang bagus. Bang, dulu Chery dah masuk abang, lauk Chery zaman dulu tak sama dengan Chery zaman sekarang. Sama juga kereta Jepun zaman 80-an tak sama dengan kereta Jepun zaman tahun 2000. Okey. Bila dia dah belajar buat produk macam ni, dia dah berjaya dalam negara dia, dia start keluar ekspor. Dan kalau anda nak tahu, data menunjukkan pada awal 2024, tahun lepas China ekspor hampir 6 juta kereta memintas Jepun buat pertama kali. Dan kalau anda tidak yakin lagi, kalau anda berada dalam industri macam kami lah, audio visual, yang tinggal buat peralatan dari Jepun ialah kamera semata-mata. Sony, Canon, Nikon. Dia buat kamera, dia juga buat lens. Sebab ini syarikat dah beratus tahun. Memang dia sangat pandai. Tapi kalau anda tengok equipment lain, ni, mic yang kami pakai ni daripada DJI. Tu, kamera yang pegang ni, ni nama dia DJI. Dia punya gimbal. Nampak? Tengok kat kamera sana, nampak DJI. Kami ada 4 ke 5 unit benda ni. Dia punya aksesori small rig. Barang-barang ni semua daripada DJI. Awal DJI keluar dulu, saya ingat company US sebab cara dia marketing, cara dia buat apa semua. Rupa-rupanya company China. Dan DJI sekarang dia monopoli industri drone, daripada audio visual sampai ke pertanian, semua orang pakai DJI. Gila kan? Minta maaf, panjang pula intro kita pada hari ini. Bukan apa, kadang-kadang kita perlu lihat dari perspektif yang berbeza. Asalkan jama China je semua laut, tak. Bukan macam tu, tuan-tuan. Misalnya, kereta ini. Okey, kami diberi peluang memandu uji Chery Tiggo 7 Pro ni. 5-6 hari lah. 5-6 hari macam tu lah. So, kami dah godek-godek, kami dah tengok, pergi bawa kerja, syuting, pakai hari apa semua. It's sweet untuk Malaysian market lah. Sebab dia ada semua benda. Pada harga yang ditawarkan tu, susah untuk kita ketepikan dia. Okey. Dan untuk memudahkan, sebab kami dah review sebenarnya kereta ni. Tapi hari ni kita nak buat poin-poin yang kita rasa penting untuk kita highlightkan. Saya ada suka 5 benda dengan Chery Tiggo 7 Pro. Yang pertama, safety. Tapi sebelum tu, saya baru ada kawan lah. Dia baru beli SUV premium jenama Jerman. Saya tak nak sebut lah jenama apa. Banyak ratus ribu lah. 300 ribu lebih. Tapi kereta tu tidak ada ACC pun, tidak ada adaptive cruise control. Sangat memalukan untuk jenama premium dan mewah. Dia ada Myvi. Dia kata, kenapa Myvi aku boleh buat macam ni, kereta ni tak boleh? Sebab orang beli kereta ni sebab dia nak brand je. Dia bukan tahu pun pasal features apa semua, tak cukup sifat. Dia orang tak tahu pun kadang-kadang, dan mungkin dia orang tak pernah pakai pun. Yelah, benda tak ada macam mana nak pakai. Jadi bila kita cakap pasal safety, Chery ni dia datangkan sistem
ADAS 2.5. Okey, safety ni benda yang memang kita tak boleh, kalau kita beli kereta spek kosong, okey tak apalah, nanti kita pergi kedai aksesori, kita suruh Kiau pasang Kiau, tolong pasang itu AEB apa semua, tak boleh tuan-tuan. AEB benda yang tidak boleh di retrofit, ADAS tidak boleh. Benda ni dia integrated dengan sistem keseluruhan kereta, radar, sensor, kamera ni, keliling ni semua, benda tu boleh AEB. AEB ni penting lah sebab kita takkan tahu ketepatan kita bila tiba-tiba orang melintas, tiba-tiba orang membreak. Ini dia pakai ADAS 2.5. Yang mana? Okey, dalam ADAS 2.5 ni dia punya AEB ada, dia punya ACC dengan function stop and go. Okey? Maksudnya time jam, time apa, kita boleh on saja dia punya ACC. Kemudian dia ada lane centering assist, rear collision alert, blind spot monitoring dengan collision prevention. Untuk bahagian belakang dia ada rear cross traffic alert dengan auto braking. Dulu orang kata function-function macam tu sesuai untuk truck pick up lah, sebab kita tak nampak lah jauh belakang. Sebenarnya kereta-kereta macam ni pun perlu. Bila kereta-kereta tinggi macam ni, kadang-kadang kita tak nampak apa yang melintas dekat belakang. Especially kalau pemandu yang jenis tidak berapa alert. Keluar daripada parking contohnya. Keluar tu, ya memang dia dah ada semua kamera apa semua. Tapi dia tak tengok, dia tak alert. Jadi dia menonong-nonong je, dia reverse. Tiba-tiba ada kereta kat belakang. Dan kereta kat belakang tu, kita kalau lalu dekat kawasan parking, slow-slow. Ada orang dekat kawasan parking pun dia rembat 18. Ini pun dungu satu hal juga. Kawasan parking slow supaya kita boleh membrake. Tapi bila kereta ni melintas, kereta belakang tu datang, tak apa, dia tak brake tak apa. Kereta ni akan brakekan untuk anda. Yang penting, rear cross traffic alert dengan auto braking. Function-function macam ni yang memang deria manusia sebenarnya secekap mana anda tidak boleh melawan deria daripada sensor. Lagi banyak sensor dipasangkan, lagi sensitif kereta tu terhadap benda-benda dekat sekeliling dia. Inilah kebaikan sistem keselamatan yang komprehensif. Perkara yang saya suka nombor 2, dia punya power. 1.6 4 cylinder turbo, 197 horsepower, 290 kot Newton meter off top. Enjin ni memang enjin turbo injection yang bagi saya responsif dia tu berguna because of dia dekat, power dia dekat bawah. Dekat low RPM tu memang banyak power dia. Okey, kalau kita compare dengan enjin-enjin yang dekat ataupun mungkin power dia tak kisahlah whatever, Proton ke whatever kan, nombor dia memang, yang ini memang dia of course atas paper memang dia tinggi lah, torque tinggi, horsepower tinggi. Cuma pada jalan biasa, kalau jalan tu jalan mendatar, stop go traffic, cruising highway, yang ini dia tak berapa nampak sangat kita punya keperluan ataupun sebab kalau dekat highway contohnya kan, bila jalan tu 2-3 lorong, kita nak memotong, bagi signal keluar simpang, kita motong slow-slow pun okey je sebenarnya, sebab kita tak perlu nak fikir kereta daripada depan apa semua. Tapi bila kita masuk dekat jalan-jalan yang jalan-jalan kampung, okey, jalan-jalan yang memang satu hala kan, kadang-kadang dia jenis ada lori lah, bas lah, kereta-kereta biasa pun jenis bawa kereta keluar simpang macam tak sabar, dah keluar simpang lepas tu dia macam mencari rumah sewa dia. Slow macam tu kan. Yang ini power macam ni kita nak. Jadi kita nak memotong tu dia cepat. Let's say kalau contoh depan ni ada lori simen. Kita nak potong. Bila kita nak potong tu, kalau kereta tak ada power naik bukit, bagi signal, tekan je. Cepat. Jadi cepat dan juga dia akan selamat lah sebelum kereta depan sampai dekat kita kan. Masa ini barulah anda tahu bahawa enjin turbo, enjin dengan torque tinggi ni kita perlukan. Itu maksud saya, especially macam hari ni kan, kita try naik genting apa semua kan, dengan gearbox 7 speed DCT dia ni memang effortless lah. Saya pernah cakap jugalah benda ni pasal gearbox DCT ni. Gearbox DCT pada kereta ekonomi, maksudnya kereta passenger, kereta-kereta macam ni, dia tidak setting macam gearbox DCT pada Volkswagen, pada Audi yang pam tukar gear macam tu. Tak ada lah kan, sebab
Because kereta-kereta yang ekonomi macam ni, dia bukan design engine dengan gearbox tu untuk performance. Dia design untuk consumption dan juga tahan lama. Dia nak tahu orang bawa ni nak pakai lama apa semua. Jadi shifting gear dia tu tidaklah secepat kilat. Tetapi kalau kita bandingkan dengan gearbox konvensional pakai torque converter, memanglah DCT lagi sedap. Kalau kita banding dengan CVT, memang jauh dah lagi sedap gearbox macam ni. Yang ketiga, dia punya boot space. Dia bukan sebab space semata-mata, sebab dia punya kapasiti pada keadaan ini ialah 475 liter. Bukanlah paling besar, tapi bukan juga paling kecil. Ya, untuk keluarga biasa, negara-negara membangun, memang ada anak 2-3 orang, untuk pakai daily, untuk balik kampung, saya rasa dia tidak ada masalah. Namun kalau anda mungkin weekend shopping dengan bini saja, nak pergi beli perabot ke apa semua, bila lipat saja seat depan tu boleh dapat 1672 liter macam tu lah. Memang besar, memang cukup. Tapi bukan saya nak cakap pasal kapasiti saja. Cuba tengok material yang digunakan untuk balut bahagian belakang apa semua. Jadi kereta ni kita buka, kita tengok daripada sudut mana pun tak ada part-part yang terlalu nampak murah sangat. Dia padding benda dalam ni nampak macam kereta yang lebih premium. Dan kereta ni juga datang dengan spare tyre. Dia ada spare tyre dekat bawah dia. Kebanyakan kereta-kereta moden dah mula buang spare tyre, tapi saya rasa satu tindakan yang bagus juga sebab dia decide untuk pasaran Malaysia, dia bagi dengan spare tyre. Kalau anda keluarga sederhana, anak seorang, 2 orang, 3 orang, saya rasa boot space memang tak ada masalah. Kami keluar syuting, pergi keluar dengan staff apa semua, memang tiada masalah. Nombor 4, dia punya fuel consumption. Kami dah pakai kereta ni 4-5 hari macam tu lah. Isi penuh dan sebenarnya banyak. 2-3 hari ni memang banyak assignment, banyak launch, banyak apa kan. Dan sekarang ni kami kat Genting, saya tak ingat lah exactly berapa kilometer, tapi minyak masih ada setengah tangki. Tapi kita tengok macam ni dulu, dari segi angka yang diklaim oleh pengeluar. Ini engine 1.6 4 cylinder turbo direct injection. Chery claim 7 liter per 100 km. Ini claim by factory lah. Kita kena ingat, ini bukan kereta bandar. Dia bukan macam Pro 2 hatchback whatever, kereta-kereta yang kecil dengan jimat minyak kan. Ini kereta tinggi, SUV, crossover, rim besar, tayar besar kan. Nombor-nombor macam ni memang menakjubkan. Itu kita tengok dari segi claim lah, sebab kena tengok pula dalam kelas dia. Contoh macam X70 ni engine 1.8 tu, yang engine 1.8 turbo tu, dia punya consumption Proton claim 7.8 liter per 100 km. Lepas tu dia ada lagi satu engine kan, 1.5 3 silinder turbo tu, iaitu 7.1 liter per 100 km. Kalau kita nak nilai berdasarkan nombor-nombor yang diklaim ni tadi, memang definitely kereta ni memang jimat minyak lah. Kecuali janganlah kita compare dengan kereta-kereta kecil, kereta-kereta bandar apa semua. Kadang-kadang orang ni bila dia beli kereta, dia nak semua benda. Dia nak paling power, paling laju, paling bagus cornering, paling jimat minyak. Tak adalah kereta macam tu kan. Kalau ada kereta macam tu wujud dalam dunia, semua kereta lain tak boleh jual. Kereta tu yang paling laju. Yang kelima yang saya suka ialah dia punya infotainment system. Saya rasa saya dah banyak kali saya banyak ulam tentang kereta-kereta jenama China, sebab dia orang memang menang dari sudut teknologi audio dan juga visual infotainment ni lah. Kalau kita tengok dia punya screen, dia besar ni, mungkin 12 lebih, total lebih kurang dalam 24 inci lah dia punya panjang dia. Bang, macam Mercedes lah, macam BMW lah, betul. Kalau dekat BMW dia panggil iDrive 8.5, naik dah pakai yang besar macam ni. Tetapi kalau BMW, anda kena bayar mungkin iDrive 9 minimum 300,000 lah dekat BMW X1. Yang ini 100,000 lebih sikit je. Dia tak kalah tau. Dia bukan saja besar, tapi dia juga berkualiti, function, sharp, laju. Jadi punya kamera contohnya,
Kamera dia ada 360, tapi dia tambah lagi, maksudnya boleh tengok kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah semua. Jadi total 540 degree. Memang bukan saja cukup, tapi dia bagi berlebih-lebih, terlebih-lebih dia bagi. Connection yang dekat sini memang standard lah. Saya rasa mana-mana kereta China, kalau dia jual jenama China tu, dia jual kereta 30,000 pun, dia bagi Apple CarPlay dengan Android Auto Wireless. Kereta-kereta mahal kadang-kadang kena subscribe. Ada kereta-kereta yang tak ada langsung, ada kereta-kereta yang pakai wire. Memang benda ni memang teknologi China menang lah. Dan mungkin anda perasan video-video saya sebelum ni, saya memang anti dengan integrated switch, mana aircon semua duduk dalam. Saya memang tak suka untuk masa ni. Tapi masa depan bila kita dah tak ada pilihan, kita pun tak tahu juga. Saya memang tak suka. Sebab saya rasa sangat annoying, sangat membanyakkan kerja. Contohnya kita nak tukar blower, nak naikkan kipas dia daripada 1, 2, 3, 4, 5. Kena ada 3, 4 step. Nak tukar suhu 4, 5 step. Kenapa tak buat simple switch? Okey. Sebenarnya boleh, tapi mungkin sebab cost, sebab apa kan. Okey, untuk model Cherry Tiggo 7 Pro ni, dia ada satu switch lagi yang mungkin orang tak perasan bila masuk kereta, sebab switch dia macam terbenam. Dia rata atas dashboard tengah ni. Jadi anda boleh control aircon untuk function-function utama. Maksudnya nak turunkan suhu naik turun, nak turunkan blower naik turun, nak jadikan dia auto, nak on off aircon apa semua. Dan physical switch tu tidak hilang banyak. Misalnya dekat tengah ni, dia masih ada tombol gear, dia ada untuk control gear, dia pun ada driving mode boleh tukar kat sini, ada shortcut volume, ada parking brake, ada auto hold, ada hazard switch. Banyak lagi switch-switch yang penting yang kita perlukan cepat untuk tukar, ada dekat sini. Tak termasuk dekat dia punya switch sini. Dalam ini ada, dekat luar akan ada. Kan bagus kalau kita ada pilihan macam ni. Kita nakkan pilihan. Okey, itulah tadi 5 perkara yang kami suka tentang Cherry Tiggo 7 Pro ni. Kesimpulan dia, saya rasa dia adalah salah satu SUV yang kompetitif untuk segmen dia dalam market Malaysia sekarang. Benda yang kami cerita 2-3 kali dah kami review. Jadi anda sebenarnya yang buat penilaian sendiri. YouTuber ke, car reviewer ke, dia boleh bagi tahu semuanya pasal kereta ni, driving lah, suspension, handling, apa semualah boleh bagi tahu. But di akhir sekali, anda yang akan buat pilihan. Cuba buat satu senarai. Anda suka tak dia punya design, dia punya features, dia punya safety, dia punya aksesori? Buat penilaian sendiri. Sebab apa yang kami suka mungkin tidak menepati preference anda. Mungkin anda suka benda lain. Anda suka rim yang lebih kecil. Anda tidak suka sunroof. Anda tak suka ada tailgate belakang nanti cepat rosak. Anda tak suka ada disc brake. Anda suka pakai handbrake yang biasa. Preference orang tak sama. Akhirnya anda yang akan buat keputusan sendiri. Untuk membeli kereta ni, komitmen dia besar tuan-tuan. Kita loan 5, 7, 9 tahun. Buat pemerhatian sendiri, pergi test sendiri. Dengar kata hati naluri sendiri, baru kita boleh buat keputusan. Tapi kalau pada saya, kehadiran produk-produk macam ni sebenarnya dia sangat bagus dan sangat positif. Sebab bila dia bagi dengan enjin yang power, dengan aksesori, dengan feature, dengan safety macam ni, market tu sendiri menjadi mature dan juga kompetitif. Sebab tidak akan ada lagi produk-produk yang sangat-sangat basic duduk dalam kelas ni. Sebab kalau basic sangat memang orang takkan beli dah sekarang ni. Orang nak memang yang ada feature, safety apa semua. Itu positifnya terhadap industri secara keseluruhan. Alright. Sekian saja video kita pada hari ini. Kepada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel kami, saya sudah kira anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Dan jangan lupa follow kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok. TikTok Abang Japar pun follow. Ada makan-makan best. Bye.